Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dalam video kali ini, kita dalam bab yang kedua iaitu Malaysia dan ekonomi global. Okay. Jadi kita akan masuk kepada subtopik ataupun standard pembelajaran 2.1.3 iaitu faktor penggalak globalisasi. Okey, jadi kita kena refresh balik, kita kena ulang kaji sikit apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi. Maksud globalisasi ialah interaksi, interaksi antara firma, antara penjual dan juga isi rumah. Bila kata globalisasi ni maksudnya merentas sempadan. Maksudnya antara negara dan negara, dan biasanya dikaitkan dengan pelaburan asing. Pelaburan asing oleh syarikat multinasional. Ingat lagi ke apakah yang dimaksudkan syarikat multinasional? Syarikat multinasional ni maksudnya ialah satu syarikat ataupun syarikat yang beroperasi serentak di semua negara. Itu yang dimaksudkan dengan syarikat multinasional. Atau firma yang beroperasi di beberapa negara lah. Kita akan masuk dalam video kali ini. Kita akan masuk faktor penggalak globalisasi. Apakah yang menyebabkan globalisasi ni boleh berlaku? Macam mana perkara ataupun faktor ataupun punca yang menyebabkan pelabur-pelabur asing ataupun syarikat-syarikat multinasional ni nak membuat pelaburan di sesebuah negara. Kalau dalam buku teks, buka surat 128. Faktor yang pertama ialah peranan kerajaan. Nanti Mak Limah akan terangkan lebih detail lah satu persatu. Peranan kerajaan. Yang kedua ialah infrastruktur. Infrastruktur TMK. TMK ni stand for Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang Maju. Yang ketiga. Ni yang kedua. Yang ketiga ialah infrastruktur pengangkutan yang baik. Dan yang terakhir sekali ialah pelancongan. Jadi keempat-empat faktor ini memberi galakan ke sebuah negara itu untuk berlakunya globalisasi, untuk menggalakkan lagi pelabur-pelabur asing ataupun pelabur-pelabur syarikat multinasional untuk membuat pelaburan di sesebuah negara. Kenapa pentingnya pelaburan? Sebab apa? Sebab bila berlakunya pelaburan dalam negara, dia akan membawa kepada peningkatan pendapatan. Pendapatan negara, dia akan berkait dengan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, dia akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi berlaku. Jadi kita akan tengok satu per satu. Jadi kita akan tengok faktor penggalak globalisasi yang pertama iaitu peranan kerajaan. Jadi bila berlaku globalisasi, maksudnya pelabur-pelabur asing ataupun syarikat-syarikat multinasional akan masuk ke dalam sebuah negara. Jadi siapa yang kontrol negara? Unit ekonomi mana yang kontrol negara? Iaitu kerajaan. Jadi kerajaan sangat memainkan peranan yang penting dan juga memberi pengaruh yang besar pada
pada masyarakat. Okey. So jadi kalau Malaysia, kalau Malaysia dia amalkan sifat terbuka, okey. So sesebuah negara kena ada sifat yang terbuka. Okey, untuk menerima ataupun membuka ruang kepada syarikat-syarikat multinasional ni untuk membuat pelaburan di Malaysia. Kalau sesebuah negara tu tidak bersifat terbuka ataupun bersifat jumud ataupun tak terima pelabur-pelabur asing, okey, memang tak akan berlaku globalisasi. Okey, macam kita dah pernah belajar dekat video-video sebelum ni, iaitu ciri-ciri globalisasi, masyarakat mestilah bersifat terbuka. Okey, macam mana kerajaan bersifat terbuka? Yang pertama, dia akan longgarkan kawalan terhadap aktiviti ekonomi. Okey, dia akan longgarkan kawalan. Okey. Dan juga dari segi biasanya dari segi kawalan ni biasanya ialah dari segi dasar dan juga undang-undang lah. Okey, dasar kerajaan. Okey, undang-undang. Okey, undang-undang ataupun insentif lah. Insentif-insentif yang kerajaan sediakan untuk galak, untuk menggalakkan pelabur asing ataupun syarikat-syarikat multinasional untuk membuat pelaburan di Malaysia. Okey. Lagi apa lagi yang kerajaan buat? Okey, selain itu juga peranan kerajaan dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Okey, so liberalisasi perdagangan ini maksudnya apa? Maksudnya ialah perdagangan ataupun urus niaga tanpa sekatan perdagangan. Okey, maksudnya liberal lah. Okey, macam tu. Ni kita akan tengok lebih detail lah sebenarnya ya. Okey, liberalisasi perdagangan dan juga blok-blok perdagangan. Contohnya seperti AFTA, iaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN. Okey, dia ialah untuk negara-negara ASEAN. Pun kita akan tengok lebih detail dalam subtopik yang seterusnya. Okey. Okey, so benda-benda ni, liberalisasi dan juga blok-blok perdagangan seperti AFTA, dia sangat menggalakkan globalisasi. Okey, so jadi seterusnya kita akan tengok faktor yang kedua, iaitu infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK yang maju. Okey, dia merupakan faktor yang menggalak kepada globalisasi. Okey, macam mana TMK ni boleh membantu dalam proses globalisasi. So jadi bila kata TMK ataupun ICT lah, so jadi dia merujuk kepada apa? Dia sebenarnya merujuk kepada sistem komunikasi. Sistem komunikasi. Komunikasi dan juga perolehan maklumat melalui alat teknologi. Contohnya seperti, contohnya kita nak order barang. Kita hanya menggunakan telefon bimbit ataupun kita gunakan internet ataupun kita gunakan laptop, komputer dan apa-apa lagi lah alatan teknologi. Kan, contohnya kalau kita nak beli barang kan, tu daripada Amerika Syarikat.
Okey, bila kita nak beli barang pada mereka syarikat, mestilah kita akan buat kajian dulu, betul tak? Takkan kita main beli je, mestilah kita tengok berapa harga dia, okey, elok ke tak, okey, review dia okey ke dan sebagainya lah. So macam mana kita dapat maklumat-maklumat tu? Melalui ICT, okey. Okey. So, jadi apa function ataupun apa kelebihan, okey, kelebihan TMK ni? Of course lah, okey. Pertama, dia akan membuatkan urusan perniagaan menjadi lebih mudah. Okey, senanglah kalau kita berurusan menggunakan ICT, okey. Okey, urusan perniagaan menjadi mudah. Okey. Contoh apa lagi? Apa contoh komunikasi yang kita ada? Okey, contohnya seperti contoh seperti email. Okey, Skype. Okey, lagi apa lagi? Okey, Google Meet. Okey, macam selalu kita guna Google Meet. Okey, okey apa lagi? Video conference, VC, okey. FaceTime pun boleh juga. Okey, banyaklah sebenarnya ya. Okey, kalau nak disenaraikan memang penuhlah okey buat ni kan. So jadi ini contoh-contohnya yang boleh yang selalu digunakan oleh peniaga-peniaga lah okey untuk buat meeting. Okey, contohnya syarikat induk di Malaysia, contoh di Malaysia. Okey, syarikat induk di Malaysia. Okey, dia syarikat multinasional lah contohnya ya. Contohnya CIMB lah, CIMB. Okey, ni Malaysia, di Malaysia. Okey, contohnya dia ada CIMB juga, ada cawangan di Singapura, okey. Di Singapura. Okey, di Singapura. So jadi macam mana nak komunikasi antara kedua-dua cawangan ini? Okey, macam mana nak komunikasi? Melalui TMK lah, melalui ICT. Okey, sama ada dia boleh berurusan melalui email, dia boleh berurusan melalui Skype. Contohnya nak buat meeting, boleh guna Google Meet dan sebagainya lah. Okey, punya senang. Okey, tak perlulah kita nak kena pergi ke Singapura, naik kereta, naik kapal terbang untuk pergi ke sana. Kan dia menyusahkan. Okey, so jadi okey, so inilah penggalak dia ya, penggalak globalisasi. Benda-benda macam ni lah, okey, ICT. Lagi apa lagi? Apa lagi kegunaan dia? Okey, apa lagi function dia? Lagi satu, dia memudahkan untuk syarikat multinasional membuat keputusan. Okey, contohnya kita perlukan keputusan yang segera. Okey, jadi takkan kita nak kena naik kapal terbang, pergi ke sana, kan dia lambat kan? Okey, dia melambatkan. Jadi tapi bila adanya ICT, okey, senang. Kita just call ataupun kita just video. Okey, just video, then terus kita boleh meeting dan terus dapat keputusan. Okey, okey, lagi apa lagi? Okey, lagi seterusnya, aliran maklumat akan berlaku dengan pantas. Contohlah, okey, contoh Adidas buat sale 50%. Okey, sale 50%. Bayangkan kalau tak ada ICT. Okey, bayangkan anda ICT. Nak kena import flyers daripada US datang ke Malaysia. Kan lambat kan? Jadi bila adanya ICT, dia just masuk sahaja dalam laman web Adidas, bagi tahu ada 50% dan semua orang akan dapat maklumat. So cepat, senang. Okey, macam tu. Okey.
Okey, lagi apa lagi? Okey, apa lagi yang kegunaan yang seterusnya. Okey, dia akan membolehkan urusan-urusan perniagaan ataupun pembelian atas talian menjadi lebih mudah. Okey, kira beli online lah. Okey, beli online macam beli barang daripada Shopee, daripada Lazada ataupun daripada barang daripada Adidas, okey, Nike dan sebagainya lah. Okey, kita order melalui laman web, okey, daripada website dia. Okey, kita masukkan dalam troli, dalam cart dan kita bayar secara online. Okey, senang. Dan kita akan tunggu barang daripada luar negara. Okey, tapi kalaulah kerajaan sekat, okey, contohnya kerajaan tak kasih barang daripada Amerika Syarikat masuk, contoh. Tak boleh juga. Okey, tak akan berlakulah globalisasi. Sebab itulah macam Maklumat cakap, peranan kerajaan sangat penting. Okey, menyebabkan boleh berlakunya globalisasi. Okey, so jadi kita akan tengok faktor yang seterusnya, faktor yang ketiga.